Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan pembelajaran kita hari ini dengan subtopik baru iaitu berkaitan dengan Perjanjian London 1824 dan kesannya terhadap alam Melayu. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menghubung kait Perjanjian London 1824 dengan kesannya terhadap alam Melayu. Persaingan kuasa barat di alam Melayu membawa kepada perancangan British dan Belanda untuk membuat pembahagian kawasan pengaruh masing-masing. Perancangan ini terhasil melalui Perjanjian London 1824 yang ditandatangani oleh British dan Belanda. Kandungan perjanjian tersebut yang merangkumi butiran tentang wilayah pengaruh, perdagangan dan keuangan memberi kesan penting terhadap alam Melayu. Okey, kita tengok syarat Perjanjian London 1824. Melalui Perjanjian London 1824, British bersetuju untuk berundur dari Sumatera dan menyerahkan Bangka Hulu kepada Belanda. British juga tidak akan membuka pertempatan baharu di Kepulauan Riau Lingga dan kepulauan lain di selatan Singapura. Manakala Belanda akan mengiktiraf pertempatan British di Singapura dan menyerahkan Melaka dan jajahan takluknya kepada British dan tidak akan membuka pertempatan baharu di Tanah Melayu. Seterusnya kita tengok kesan Perjanjian London 1824 terhadap alam Melayu. Kesan yang pertama adalah pembahagian alam Melayu kepada dua lingkaran pengaruh barat. Pembahagian alam Melayu kepada dua lingkaran pengaruh barat ini boleh dilihat dari segi sempadan, yang mana Selat Melaka dan Selat Singapura dijadikan sempadan yang memisahkan wilayah pengaruh British dan wilayah pengaruh Belanda di alam Melayu. Di sini kita boleh lihat bahawa British dan Belanda hanya mengutamakan kepentingan mereka terjamin dan meminggirkan kedaulatan kerajaan-kerajaan alam Melayu kerana mereka membuat sempadan ini tanpa persetujuan Raja-Raja Melayu. Selain itu, pembahagian alam Melayu kepada dua lingkaran pengaruh barat ini juga telah mewujudkan entiti geopolitik baharu. Entiti geopolitik baharu ini dikenali sebagai Tanah Melayu yang berada di bawah pengaruh British, manakala wilayah pengaruh Belanda pula dikenali sebagai Hindia Timur Belanda. Tengok kesan yang seterusnya iaitu perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau dapat dilihat bila Singapura menjadi tanah jajahan British. Johor dan Singapura diperintah oleh Sultan Hussein Muhammad Shah dan Temenggung Abdul Rahman yang berada di bawah pengaruh British. Tapi pada Ogos 1824, Sultan dan Temenggung telah didesak untuk menandatangani perjanjian menyerahkan Singapura kepada British. Sultan Hussein Muhammad Shah terpaksa meninggalkan tempat semayannya di Kampung Gelam, Singapura dan berpindah ke Bandar Hilir, Melaka. Baginda akhirnya mangkat pada tahun 1835 dan dimakamkan di Melaka. Pemerintah Johor kemudiannya telah memindahkan pusat pemerintahan Johor ke Johor Baru. Perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau telah membawa kepada berakhirnya Kesultanan Riau Lingga. Kesultanan Riau Lingga sebelum ini diperintah oleh Sultan Abdul Rahman dan berada di bawah pengaruh Belanda. Tapi pada tahun 19
1911, institusi Kesultanan Riau Lingga dihapuskan oleh Belanda dan Riau Lingga kemudiannya diperintah oleh Belanda melalui Residen Riau. Perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau ini juga telah membawa kepada pengisytiharan Kedaulatan Pahang. Perpecahan Kesultanan Johor Riau berlaku apabila Bendahara Tun Ali di Pahang cuba membebaskan Pahang dari Kesultanan Johor Riau berikutan pengukuhan kuasa barat di Singapura dan Johor serta pergolakan di Riau Lingga. Jadi pada tahun 1853, dengan muafakat pembesar Pahang, bendahara telah mengisytiharkan Pahang sebagai negeri yang bebas dan berdaulat. Akhir adalah Selat Melaka di bawah penguasaan British. Perdagangan di Selat Melaka telah dikuasai sepenuhnya oleh British kerana mereka telah memiliki 3 pelabuhan strategik iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Hal ini adalah kerana kesan daripada Perjanjian London tadi yang membahagikan kawasan antara British dan Belanda, yang mana kawasan di sebelah timur dan utara Selat Melaka meliputi Singapura dan Tanah Melayu berada di bawah pengaruh British, manakala kawasan di sebelah barat dan di selatan Selat Melaka yang meliputi Kepulauan Riau Lingga dan sekitarnya pula berada di bawah pengaruh Belanda. Okey, kita boleh lihat bahawa bila Belanda berundur dari Tanah Melayu, ini telah membuka peluang kepada British untuk meluaskan kuasa ke negeri-negeri lain. Daripada apa yang kita belajar pada hari ini, kita boleh lihat bahawa Perjanjian London 1824 memaparkan Pakatan Kuasa Barat dalam menangani persaingan di alam Melayu. British dan Belanda bertindak sewenang-wenangnya tanpa melibatkan Raja-Raja Melayu dengan membahagi-bahagikan wilayah Kesultanan Melayu yang berdaulat. Perjanjian tersebut merintis pembahagian alam Melayu menjadi 2 buah entiti yang berasingan dan menjadi asas kepada sempadan Malaysia dan Indonesia pada masa ini. Peristiwa ini memberi kesedaran kepada kita tentang kepentingan mempertahankan kedaulatan negara dari pencerobohan kuasa asing dan supaya memberi iktibar kepada kita agar tidak mudah percaya kepada kuasa asing.